Salam guys, Muaz Malik di sini. Jadi hari ini kita nak bercerita berkenaan dengan dashcam. Maka sepanjang aku membawa kereta aku bawa kereta dekat area Lembah Kelang ni, aku still perasan yang mana boleh kata kebanyakan kereta yang digunakan dekat area Lembah Kelang ni masih lagi tak dilengkapi dengan sebarang dashcam. Di mana untuk tahun 2022 ni dia macam tak make sense tau. Untuk sesebuah kenderaan tu tak dilengkapi dengan dashcam. Kalau dulu mungkinlah boleh bagi alasan kata dashcam ni mahal semua okey lah, aku faham lah. Tapi untuk tahun 2022 ni aku perasan kalau pergi kat Shopee tu semua korang boleh dapat dashcam yang murah-murah lah. Yes, dashcam yang murah ni dia punya, kalau nak cerita dari segi dia punya kualiti rakaman dia tu ataupun feature-feature yang dia ada tu tak adalah best sangat. Tapi still lah walaupun dia tak best, walaupun dia tak powerful macam dashcam yang mahal-mahal, still kalau let's say berlaku apa-apa berlaku kemalangan ke, tak kisahlah korang kemalangan ke ataupun ada orang lain yang kemalangan ke, rakaman yang telah dibuat tu, rakaman kemalangan tu boleh digunakan untuk membantu sebagai bukti untuk menunjukkan yang korang tak bersalah lah. So sebab tu aku kata tak masuk akal kalau pada tahun 2022 ni korang semua masih lagi tak ada satu dashcam untuk kereta korang. Jadi untuk pemilihan dashcam ni ada banyak lah dekat market. Macam aku cakap tadi, daripada yang semurah-murahnya sampailah semahal-mahalnya. Jadi ada banyak option yang korang boleh pilih dekat market sekarang, dan aku memang sangat sarankan untuk korang invest duit korang untuk beli satu dashcam. Sebab jangan sampai dah tercedok baru menyesal baru menyesal kenapalah aku tak beli dashcam. So habis membebel untuk pesanan khidmat masyarakat. Now sekarang aku nak bercerita berkenaan dengan produk yang aku nak cerita pada hari ini, iaitu dashcam daripada DDPi, iaitu DDPi Z40. Maka tanpa melengahkan masa lagi, jom kita mulakan video ini. Let's go! Okay, so sebelum aku nak bercerita dengan lebih panjang berkenaan dengan DDPi Z40 ni, aku nak terus bagi tahu pada korang harga jualan dia. So, DDPi Z40 ni, dia dijual pada tanda harga jualan permulaan RM229. Memang mampu milik. Dan harga dia tu akan merangkak naik lah sehingga RM449. So, dia ada perbezaan dia. So, untuk model yang aku dapat ni, macam korang boleh nampak, kotak dia besar sikit lah sebab dia ada dashcam untuk bahagian depan dan dashcam untuk bahagian belakang. Jadi, untuk dashcam pada bahagian depan ni, bila kita buka kotak, korang akan dapat DDPi Z40 tu. Dan kemudian korang juga akan dapat satu kabel power yang panjang. Korang juga akan dapat pengejasan 12 volt, buku manual, pelekat elektrostatik tu semua. Dan last sekali korang juga akan dapat satu crowbar. Yang mana dia punya crowbar ni ada function dia lah. Function dia untuk masa sesi pemasangan tu. Dan kemudian kotak yang seterusnya, ini untuk kamera bahagian belakang. Bila buka tu, kat dalam dia ada satu kamera belakang, dan kemudian dia ada kabel lah, kabel yang panjang, yang mana kabel ni kita akan connectkan kepada dashcam pada bahagian depan. Jadi untuk video ni aku memang takkan tunjukkan cara-cara pemasangan lah sebab dia punya cara pemasangan lebih kurang sama je macam semua dashcam yang ada dekat market sekarang. So kalau korang nak tahu cara pemasangan yang betul, aku sarankan untuk korang search je. Korang boleh search je dekat YouTube cara pasang dashcam. Memang akan berlambak lah keluar cara-cara yang betul untuk korang pasang dashcam dekat kereta korang. Jadi kalau kita balik kepada DDPi Z40 ni, kita boleh nampak dashcam ni dia memang very simple rekaan dia memang nipis So kalau korang tengok pada bahagian atas dashcam ni, terdapatnya dua slot. Satu slot untuk pengecasan dia untuk power cable, iaitu slot jenis Type-C, dan kemudian pada bahagian sebelah dia tu adalah lubang jack untuk kamera belakang lah. Dan kemudian kalau kita tengok pada bahagian tepi, dia juga ada slot untuk korang masukkan micro SD. Dan kemudian pada bahagian hadapan ni, kita boleh nampak juga yang mana DDPi Z40 ni didatangkan dengan skrin bersaiz 2 inci. Dia tak adalah besar sangat. Dan pada bahagian bawah ni terdapatnya 4 button yang akan digunakan untuk navigate. So maknanya skrin ini bukan touch screen lah. Dan last sekali pada bahagian bawah terdapatnya dia punya kamera utama dia, yang mana korang boleh laras lah ikut pada angle yang korang nak. Jadi untuk dashcam DDPi Z40 ni, antara feature menarik lah yang ada pada dashcam ni, pertama of course lah dia punya rakaman dia, yang mana korang boleh rakam pada resolusi tertinggi 1944p. Dia macam nak dekat 3K resolution.
vision, dan dia punya rakaman dia ni pun, dia punya sudut tu memang luas, iaitu 140 darjah. Dan DDPi Z40 ni juga turut menggunakan sensor kamera daripada Sony, iaitu IMX335. Dan kemudian dia punya storan dalaman dia support sehingga 128GB, dan dia punya rakaman tu bila korang buat, dia akan auto looping lah. Meaning, let's say kalau korang masukkan memory card 32GB, lepas tu bila rekod dah penuh, korang tak perlu risau, tak perlulah nak delete file yang lama-lama tu, sebab dia akan auto looping. So dia akan delete file yang lama dan dia akan buat file yang baru. Jadi antara benda lain yang menarik yang ada pada DDPi Z40 GPS yang aku gunakan ni adalah, pertama ialah dia ada GPS tracking. Ada kemudian dia juga ada motion sensor, lebih kurang macam G sensor lah, yang mana let's say kalau berlaku sebarang kemalangan ataupun hentakan, dia akan detect, lepas tu dia akan terus record kemalangan tu, dan kemudian dia akan terus juga masukkan ke dalam satu folder emergency. So tak perlulah kan korang nak kena cari kan ke mana, bila kat mana berlaku kemalangan tu, nak pening kepala. Benda tu semua korang tak payah fikir. Ada kemudian feature lain yang menarik tentang Z40 ni adalah dia menggunakan super capacitor. So benda yang best bila dia menggunakan teknologi super capacitor instead of lithium ion, super capacitor ni dia lebih tahan haba. Jadi kita tahu dekat Malaysia ni kan, cuaca memang panas gila. Lagi-lagi kalau korang parking kereta dekat outdoor, suhu dalam kereta tu memang akan lagi panas daripada suhu luar. Jadi bila dashcam tu dia menggunakan teknologi super capacitor, takkan ada masalah lah, sebab super capacitor ni dia boleh berfungsi pada kawasan yang terlampau sejuk dan pada kawasan yang terlampau panas. Dan lain daripada lithium ion, super capacitor ni dia tak ada cycle apa-apa lah. So korang boleh gunakan dia sampai bila-bila kan. Memang takkan rosak. Cuma kelemahan untuk penggunaan teknologi super capacitor ni, dia tak ada bateri lah dekat bahagian dalam tu. So kalau korang nak power dashcam ni, dia perlukan power input daripada luar. Dia tak macam lithium ion, dia ada bateri sendiri kat dalam tu. Itu je lah kelemahan dia. Kemudian feature lain yang best tentang DDPi Z40 ni, dia ada mikrofon. So kalau kita record video tu, akan ada dengar suara lah. Dan kemudian DDPi Z40 ni juga turut mempunyai fungsi 24-hour parking monitoring. Tapi dia punya 24-hour parking monitoring ni, dia bersyarat lah kan. Dia kena ada gunakan hardwire kit. Kalau korang gunakan power input daripada 12V socket ataupun daripada USB tu, tak boleh lah gunakan 24-hour parking monitoring ni. So dia kena gunakan hardwire kit, yang mana hardwire kit tu dia akan terus pergi kepada fuse box. Dan last kali, feature yang menarik yang ada pada DDPi Z40 GPS ni adalah fungsi sense reality. So fungsi sense reality ni, dia sebenarnya macam satu fungsi augmented reality tau. Dia macam, yelah macam kalau korang tengok cerita Iron Man tu kan, dia macam ada timbul-timbul kat depan kan. So macam kalau korang boleh nampak dalam video ni, selain daripada dia bagi tahu berapa jarak jauh kereta depan dengan kereta kita juga boleh melihat berapa kelajuan kereta hadapan tu, dan kita juga boleh tengok berapa kelajuan kereta-kereta lain. Dan dekat sini juga dia akan paparkanlah segala detail kan, berapa kelajuan kereta kita. Dan kemudian dia akan paparkan juga GPS, altitude dalam perjalanan kita tu. Dan benda yang paling penting sekali, dia akan paparkan waktu tu semualah. So fungsi ni bagi aku memang agak menarik lah. Cuma fungsi ni hanya korang akan dapat kalau korang beli yang model GPS. Kalau model yang non GPS, dia tak ada fungsi ni. So untuk fungsi augmented reality ni, bagi aku dia memang cara lah kan. Memang nampak style lah. Dia nampak lain daripada dashcam yang lain. Cuma aku rasa dari segi practicality tu, dia memang kurang sikit lah. Sebab fungsi sense reality ni, korang hanya boleh menikmati dia apabila korang download footage tu melalui aplikasi DDPi. So let's say bila korang letakkan dashcam ni dekat dalam kereta, korang tak boleh nampak lah kan dan fungsi augmented reality tu. Ataupun kalau let's say korang linkkan DDPi ni, Z40 ni dengan smartphone korang, still jugalah dekat live preview tu korang tak boleh nampak juga fungsi augmented reality tu. So fungsi sense reality ni hanya korang boleh nikmati bila korang download footage yang korang nak, and then kemudian melalui aplikasi DDPi tu, dia akan proses segala data yang dia dah ada tu, and then barulah korang boleh nampak fungsi sense reality tu. Otherwise, itu tak kata dia macam tak berapa nak praktikal untuk kegunaan seharian. Maka aku nampak yang mana fungsi ni dia lebih sesuai untuk digunakan apabila kita nak share footage tu dekat dalam social media. So bila
dia post dekat Instagram ke, kat Facebook ke, dia nampak style lah kan. Memang nampak lain daripada dashcam yang lain. Seterusnya, kalau kita nak cerita dari segi kualiti video, kualiti rakaman tu, aku rasa okey, tak ada masalah. Yes, dia punya bukaan dia tu 140 darjah tu tak adalah terlampau luas sangat lah bagi pendapat aku. Tapi dekat sini jujurnya aku suka, sebab 140 darjah ni dia akan membuatkan kereta tu tak adalah, kereta dekat depan kita tu tak adalah nampak terlampau jauh sangat. So kalau dia punya bukaan dia tu sampai 150 darjah, kereta kat depan tu akan nampak terlampau jauh sangat. Dia jadi macam tak masuk akal lah jauh dia. And then kalau nak cerita dari segi ketajaman gambar, aku rasa dia just okay, and kita still lah boleh nampak nombor plate tu semua, memang tak ada masalah. Cuma kalau nak cerita dari segi kualiti video, dia tak ada sebarang fungsi HDR. So kalau macam langit tu cerah, dia akan blown out dah kan. Memang tak nampak lah awan-awan tu semua. Dia tak nampak cantik lah. Tapi kalau nak dapatkan detail pada gambar tu, dia ada. Untuk dia punya kamera belakang pula, kamera belakang dia boleh rekod sehingga 1080p saja. Dan macam korang boleh nampak, dia punya kualiti dia tu biasa-biasa je. Kalau nak cerita dari segi ketajaman video, memang tak ada. Even nombor plate kereta pun memang susah nak nampak kan. Tapi itulah, kalau ada apa-apa berlaku, kereta kat belakang hentam kita ke apa ke, adalah nampak dia punya bukti dia tu kan. Dan untuk rakaman malam pula, bagi aku okey kan. Untuk kamera depan lah, untuk dashcam Z40 depan tu, kualiti rakaman pada waktu malam memang cantik. Korang boleh nampak lah semua benda lah, kecuali kamera belakang. Kamera belakang sama juga macam waktu siang tadi. Kamera belakang ni waktu malam lagilah tak nampak apa kan. Untuk dia punya operating system pula, bagi aku dia punya OS dia memang very simple. Dia memang very straight to the point. Segala navigation korang akan guna button-button ni lah, sebab skrin dia tak boleh nak sentuh. And to be honest, aku sebenarnya tak pernah gunakan pun button-button ni semua. Aku tak pernah buat apa-apa pertukaran setting dekat skrin dia ni pun. Sebab semua benda, semua setting-setting ni boleh diubah melalui aplikasi DDPi. So, apa setting-setting yang korang ubah dekat dalam aplikasi DDPi tu, dia akan reflect juga pada dashcam ni. So, tu je lah kan, kalau nak cerita berkenaan dengan DDPi Z40 ni. Overall, aku memang berpuas hati dengan apa yang DDPi tawarkan untuk Z40 ni. And aku juga suka yang mana untuk DDPi Z40 ni, dia ada banyak penawaran package kan, daripada semurah-murahnya sampailah semahal-mahalnya. So kalau korang berminat untuk dapatkan DDPi Z40 ni, aku akan letak link pembelian dekat dalam description box di bawah. Dan dekat sini juga aku nak bagi tahu yang mana sempena Raya Aidilfitri ni, DDPi dia ada buat satu promosi lah. So kalau korang buat pembelian minimum RM259 untuk mana-mana produk DDPi sepanjang 4 April 2022 sehingga 6 Mei 2022, korang berpeluang untuk memenangi sebuah Proton Saga. Yes, korang tak salah dengar, memang betul. Korang akan dapat sebiji kereta Proton Saga. Jadi kalau korang nak tahu maklumat lebih lanjut, cara macam mana untuk korang join giveaway ni, yang ini pun aku akan letakkan dia punya syarat-syarat tu dalam description box di bawah. Jadi guys, sampai di sini saja video kita untuk hari ini, untuk dashcam daripada DDPi Z40 ni. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.